Malangnya kita lihat Malaysia dari sudut untuk mengekalkan kuasa mereka, sistem federalisasi ini semakin lama semakin terhapus, dan kita lihat pemusatan kuasa kepada kerajaan persekutuan sangat dahsyat berlaku. Jadi saya tak langsung saya boleh gambarkan inilah politik yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia sekarang untuk mengekalkan mereka pada tempat di Putrajaya lah. Kalau kita tengok bajet 2013, kalau saya salah boleh betulkan, ataupun di bajet 2012, 2013 yang terbaru, hampir 14.6 bilion bajet ditumpukan kepada Jabatan Perdana Menteri. Bermakna saya tengok sistem federalisasi bukan sekadar ia telah menghapuskan kuasa di peringkat negeri kepada kerajaan persekutuan, malah di peringkat kerajaan persekutuan sendiri pun ia berpusat pada JPN, Jabatan Perdana Menteri yang direct kepada Perdana Menteri. Okey, kita tengok di bawah Jabatan Perdana Menteri telah merampas beberapa kuasa yang sepatutnya dimainkan oleh portfolio lain. Contohnya SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awan Darat, yang sepatutnya diuruskan oleh Kementerian Pengangkutan tapi diletakkan di bawah JPN. Ataupun Prima, projek perumahan Satu Malaysia, juga di bawah JPN, bukannya Kementerian Penempatan. Permata sebagai contoh, juga di projek penting yang untuk nurture kita punya next generation, budak-budak gifted, juga diletakkan di bawah JPN, yang sepatutnya saya rasa lagi mulia kalau diletakkan di bawah Kementerian Pelajaran. Juga JAKIM, kita tengok agama, nampaknya JPN begitu suka untuk mengawal agama melalui JAKIM dan mengetepikan persoalan tentang hak kerajaan negeri yang paling tinggi dan agung sendiri dalam hal agama. Yang ini manjelas dalam perlembagaan. Jadi saya rasa ini cara politik yang diamalkan oleh kerajaan persekutuan sekarang untuk mengekalkan mereka. Sama ada salah atau tidak itu terpulang pada kawan-kawan lah untuk tentukan. Tapi bagi saya ini cara mereka untuk mengekalkan mereka pada kuasa, untuk dengan reduce kuasa yang ada pada negeri dan juga pada portfolio lain. Dan kita abaikan sentimen tentang kepentingan peribadi pun semua tak ada dalam persoalan ni. Bila saya melihat macam tu, saya dapat simpulkan yang Malaysia pun, walaupun penilaian pertama cakap mungkin kita tak nampak mana politik kat Malaysia, tapi saya mungkin ini pandangan saya dapat rasakan itulah politik di Malaysia apabila kerajaan mengamalkan seperti itu. Jadi saya menyebut sebelum ni, politik ni dia mengabaikan tentang nilai. Okey, kalau kita bercakap tentang politik, saya belajar kejutaan, walaupun macam tu, tapi minat saya tentang politik ni bukan kerana saya minat politik itu sendiri, bukan kerana saya minat kerana partisan atau saya ni penyokong mana-mana, tidak. Tapi saya minat politik kerana saya merasakan yang politik mainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan siapa yang akan bakal untuk berada pada satu sistem, siapa yang akan menentukan siapa yang akan berada pada satu barisan untuk menentukan sistem, untuk menentukan kerajaan Malaysia pada 5 tahun akan datang dan 5 tahun akan datang dan 5 tahun akan datang. Jadi nak tak nak, saya merasa bertanggungjawab untuk saya mengkaji sepatutnya apa yang sepatutnya kita sebagai generasi utama lah, generasi muda, meletakkan keperluan pada politik ini supaya akan datang kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang lama. Jadi saya rasa berbanding kita, mungkin saya boleh mengkritik penganjur, mungkinlah. Maksudnya daripada kita berbicara tentang real politik, saya lebih suka kalau kita membicarakan tentang bagaimana untuk kita meletakkan asas demokrasi yang lagi matang di Malaysia. Okey. Saya bila bincang tentang demokrasi pun maksudnya macam ni. Bila kita berkait dengan moral nilai, ia berkait rapat dengan demokrasi terpimpin. Dan antara inilah topik yang saya suka. Maksudnya kita sangat nak dalam politik yang matang dan juga demokrasi. Tapi kita tak dapat define lah demokrasi jenis mana kita nak, politik yang jenis mana kita nak. Saya menyebut politik yang terbaik adalah politik yang meletakkan maqasid syariah yang melindungi maqasid syariah, yang bantu untuk mencapai maqasid syariah, dari sudut menjaga agamanya, dari sudut menjaga maruah manusianya dan semua yang kelima-lima maqasid syariah. Dan bagaimana nak capai? Ia hanya dengan pelaksanaan, dia hanya dengan adanya satu praktis demokrasi terpimpin.
kalau kita kaji, saya rasa saya boleh ajak kawan-kawan untuk kaji tentang demokrasi terpimpin. Mungkin ini demokrasi terpimpin mungkin satu term yang sangat asing. Mungkin kalau boleh Google atau boleh cari tentang positive activism. Itu sama. Dalam Islam undang-undang, positive activism dikenali sebagai demokrasi terpimpin. Contohnya, demokrasi terpimpin, kalau saya boleh buka perbincangan sikit. Demokrasi terpimpin ni mula terhasil bila peristiwa Holocaust. Kita tahu Holocaust di Jerman, Hitler. Apabila Holocaust berlaku, Hitler tidak dapat didakwa oleh mana-mana mahkamah di dunia ni. Atas dasar mereka rule by law. Mereka merintah mereka punya undang-undang sendiri. Jadi siapa boleh hukum dia orang? Dia orang tak salah. Jadi sebab peristiwa tu menyebabkan mahkamah antarabangsa ni, pakar undang-undang ni mula fikir apa benda untuk mengatasi masalah ni. Tu terbitnya rule of law. Maksudnya tiada siapa pun dapat mengatasi undang-undang kat dunia ni. Jadi bila terbitnya rule of law atau nama lain natural justice. Tapi orang akan persoalkan natural justice. Menyebut undang-undang ni dibentuk oleh sekumpulan majoriti dalam sistem demokrasi. Jadi bagaimana kumpulan majoriti ni kita nak pastikan yang majoriti ni dapat menghasilkan satu undang-undang yang tidak melanggar fitrah manusia, yang melanggar nilai moral. Jadi kat sini timbulnya tentang persoalan sosial demokrasi terpimpin. Kumpulan majoriti tak dapat diubah. Yang dapat diubah ialah kalau majoriti itu dapat memikirkan contohnya di Malaysia, di Parlimen Malaysia, kalau Parlimen Malaysia 2/3 bersetuju yang judi itu halal ataupun jualan arak itu boleh dibenarkan secara terbuka, contohnya. Jadi kalau ikut demokrasi, prinsip demokrasi itu dosa pasal 2/3. Tapi jika adanya demokrasi terpimpin, nilai moral akan jadi penyekat di antara keputusan tu. Jadi saya rasa ini peluang yang perlu kita nurture dalam kalangan generasi muda, iaitu demokrasi terpimpin. Kalau kita tengok demokrasi terpimpin ni, kalau di sudut baratnya, dia ada acuan dia sendiri. Dia ada nilai moral yang dia acu sendiri. Kita boleh tengok kalau rujuk, siapa pernah tengok filem Tiga Abdul Awayah P. Ramli. Contohnya filem Tiga Abdul. Itu kita tengok macam mana bila Abdul Wahid mengatakan apa dia punya dialog dia. Dia sebut ada pasal demokrasi terpimpin. Lepas tu Abdul Wahab abang dia tu marah. Demokrasi terpimpin, apakah macam tu Maksudnya demokrasi terpimpin itu menunjukkan demokrasi terpimpin yang digunakan oleh barat. Maksudnya mereka menggunakan nilai, mereka menggunakan nilai sebagai justifikasi kepada perbuatan mereka. Sedangkan nilai itu adalah hanya untuk menutup perbuatan mereka kepada autokrasi dan sebagainya, diskriminasi dan sebagainya. Itu kisah dia orang nak bahagikan harta dan ketika nak bahagi harta tu, mereka mengetepikan Abdul Wahab yang adik paling kecil, dan mereka berdua buat keputusan. Tapi dia bantah keputusan abang dia Abdul Wahab, dan dia suruh paksa guna keputusan dia atas dasar ia menggunakan nilai apa, kalau nanti kau mati dulu, nanti harta ni boleh bagi adik-adik. Dia menggunakan nilai untuk menghalalkan perbuatan dia. Tapi ini salah. Kita patut nurture satu landscape demokrasi yang baru, yang demokrasi terpimpin. Saya masih bersetuju demokrasi terpimpin, tapi yang betul-betul berdasarkan pada nilai. Yang saya sebut tentang dia memandu ke arah memelihara maqasid syariah tadi. Itu lagi smart. Dan saya rasa di Malaysia mungkin kita boleh tengok, kita boleh nilai. Saya tak suka guna hujah-hujah tipikal macam fitnah apa semua, pasal itu dah semua orang tahu. Tak perlu nak cakap sini, semua orang tahu. Jadi mungkin saya boleh bawakan fakta macam tadi, mungkin boleh fikirkan tentang kajian persekutuan, tentang federalisasi yang semakin menyosok antara benda-benda yang kajian persekutuan buat untuk kekalkan kuasa mereka. Dan juga mungkin saya boleh bagi pujian kepada, semalam saya ada ikuti Penang Paradigm, satu conference di Penang. Saya tak pergi, saya tengok kat live kat TV mainstream.
Okey, antara benda yang dia umumkan ialah dia berjaya apa ni? Meluluskan enactment pilihan raya kerajaan tempatan. Dan saya rasa sangat satu benda yang positif. Apabila Pulau Pinang itu sendiri tempat yang pertama lahirnya pilihan raya kerajaan tempatan, dan akhirnya nampaknya Pulau Pinang dia sangat ke depan untuk memulakan semula kerajaan tempatan. Jadi saya nampak usaha-usaha ini adalah usaha-usaha yang sangat bagus untuk meleraikan semula kuasa yang berada di kerajaan persekutuan yang menentukan segala-galanya. Saya rasa cukup sekadar saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Atta. Saya kira kupasan daripada saudara Ahmad Tajuddin Abdullah ataupun Atta mampu untuk memberi satu gambaran lebih luas tentang dimensi real politik di Malaysia. Seterusnya saya jemput panel yang ketiga, saudara Anik, untuk kupas tentang real politik. Apa kata anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator, pihak penganjur, saudara-saudara sekalian, pengetua, pensyarah, kawan-kawan daripada aspirasi, gabungan mahasiswa, sahabat-sahabat daripada persepsi. Malam ni kita akan sama-sama menceritakan apakah pandangan kami masing-masing tentang real politik. Memang berdebar lah nak cakap pasal politik sebab kita bukan student sains politik. Cakap pula depan presiden persepsi, takut nanti ada pula yang kata kita ni cakap tak betul. Tapi tak apalah, kita cuba kongsikan apa pengalaman yang kita ada dalam politik sama saya belajar di universiti. Saya mula berkenalan dengan politik ni di universiti ni lah. Sebelum ni memang tak pernah terlibat langsung dengan aktivisme ataupun politik itu sendiri. Jadi apa yang saya dapat gambarkan tentang politik ni, memang banyak definisi-definisi dibagikan oleh para sarjana, macam student-student, malah rakan-rakan daripada penggiat-penggiat politik sendiri. Tapi saya lebih suka untuk menggambarkan politik ni sebagai seni untuk mendapatkan sesuatu. Sebenarnya kita sedar atau tidak sedar, kita sentiasa berpolitik dalam hidup kita dalam sehari-hari. Kita nak beli makanan, nak dapatkan diskaun. Kita pergi jumpa lecturer, nak get into in favor with the lecturer. Kita sentiasa berpolitik. Seni untuk mendapatkan sesuatu ni boleh diaplikasikan kepada macam-macam benda. Dia satu ilmu yang mana boleh membolehkan kita untuk ada satu X factor lah dalam kita nak mempengaruhi orang, untuk berjaya dalam interview, dalam kata lain. Tapi yang paling penting dalam konteks pada hari ini adalah real politik sama ada di Malaysia ini, bagaimana politik yang kita jalankan. Bagi saya, tak pentinglah bagi saya untuk ceritakan bagaimana sistem demokrasi di Malaysia, apa itu politik dalam konteks Malaysia. Tapi kebanyakan kita pada hari ini yang hadir pada malam ni golongan muda. Antara kita ada yang akan mengundi pada kali pertama dekat dalam pilihan raya akan datang PRU13 ni. Jadi penting untuk kita sebagai golongan muda untuk mengetahui politik yang macam mana untuk kita tentukan undi kita itu pada arah mana. Itu lebih penting. Sebab macam mana yang saudara saya sebutkan tadi, saudara Atta, saya antara peminat blog beliau. Dia sebutkan tentang sistem demokrasi, JPM, pemusatan kuasa ini akan melumpuhkan kuasa-kuasa negeri. Ini salah satu strategi kerajaan untuk memastikan ia menang pilihan raya menggunakan prinsip macam value dan sebagainya. Saya secara peribadi, itu pandangan beliau. Tapi pada saya, politik dan juga pemerintahan perlu dipisahkan. Kerana soal pemerintahan, bagaimana nak memerintah, itu Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet dia sendiri yang akan menentukan bagaimana untuk memerintah. Saya beri contoh. Kononnya sekarang ni kita ada satu persatuan lah. Persatuan kita ni ada dia punya presiden, ada dia punya timbalan presiden. Bila kita nak membuat sesuatu, kita dah statekan satu mission statement pada kita punya persatuan. Kita akan berfikir bagaimana hendak mencapai mission statement tersebut. Jadi kita bukan nak bercerita tentang politik, nak undi siapa nak jadi presiden, kita bukan nak bercerita tentang itu. Tapi apa yang dibuat pada sebagai kerajaan, sebagai pemerintah atau sebagai pemimpin suatu organisasi adalah bagaimana hendak mencapai matlamat yang kita nak capai. Jadi bagaimana kabinet itu disusun, bagaimana jabatan Perdana Menteri itu disusun adalah berdasarkan kepada wisdom ataupun kebijaksanaan pemimpin itu sendiri. Ia tidak berkait langsung dengan politik, nak menangkan, nak kekal kekuasaan dan sebagainya bagi saya. Dan dalam konteks kita generasi muda, kalau kita tengok sekarang ni, banyak dari kita yang
dapatkan maklumat daripada internet. Jadi apa pun yang maklumat yang kita ada yang akan menentukan undi kita nanti adalah melalui internet. Sedangkan dalam banyak-banyak maklumat ni kita sendiri perlu tapis, kita sendiri perlu tahu mana satu yang kita nak percaya, mana satu yang kita